Untayan Rindu yang Berbisik. Nur Hafiza Adriana binti Sahadin, SMK Agama, Tunjuhar Sandakan. Tahniah Nar, awak memang layak. Diiringi sorak-sorai dan tepukan gemuruh. Sekali lagi, Inara mendapat anugerah pekerja inovatif dari syarikatnya disebabkan pencapaian yang membuahkan hasil luar biasa. Tahniah Inara, ucap seorang pekerja yang boleh dikatakan menjadi saingannya. Sikap Inara yang rajin dan mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pekerjaannya adalah reality entity individu bernama Inara. Kreativiti dan inovasi dalam bidang perekaan dalaman menuntut imbalan pujian dan penghargaan. Namun, sejak akhir-akhir ini, hasil kerjanya sering mendapat kritikan dan rungutan daripada pelanggan. Inara hilang fokus. Sementarahan masalah rumah tangganya yang bagai retak menanti belah lagaknya meruntun kalbunya. Dia mulai burn out, dek ujian dan masalah yang bertimpa-timpa. Tok 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 tok. Bunyi ketukan pintu semakin menderu laju. Dung! Hempasan pintu memecah keheningan pagi itu. Sosok tubuh yang ramping berlari-lari anak mencapai tombol pintu. Inara! Sergah lelaki berkepala botak itu. Maafkan saya Encik Jo. Inara menundukkan kepalanya. Awak ni ialah pekerja terbaik saya. Tapi kertas kerja apa yang awak hantar ni? Setelah hampir 15 minit mendengar omelan kasar itu, akhirnya Encik Jo beredar dengan penuh kesesalan. Fikiran Inara menerawang kembali sementara lamunannya semakin tidak bernafas. Dalam suasana kesamaran cahaya rembulan, Inara menuju pulang ke rumahnya. Haish, kenapa serabut betul hari ini? Jarum meter keretanya yang mencecah tahap 120 km per jam tanpa disedarinya meluncur laju seolah-olah jalan raya itu miliknya. Tepi! Jerit Inara sambil menekan horn keretanya kerana hampir melanggar seorang lelaki gelandangan yang secara tiba-tiba melintas jalan. Astagfirullah. Inara menengkup wajahnya sambil menarik nafas dalam. Inara tetap meneruskan perjalanan pulang ke rumah dengan fikiran yang bertambah galau. Ya, memang pun kerja abang tu lebih penting daripada saya. Betul kan? Keluhan Inara mula kedengaran. Sejak kebelakangan ini, Inara sering berasa terabai dan rasa ini mendorongnya meluahkan isi hatinya kepada suaminya Irsyan apabila mendengar perkabaran yang suaminya itu bakal bertolak ke luar negara secara tiba-tiba. Abang kerja pun nak bising ke? Abang buat semua ni untuk keluarga kita, bukan untuk orang lain. Irsyan laju memberi alasan kepergiannya. Ini betul-betul kerja ke? Atau sudah ada orang lain? Inara pantas mengujarkan tekaan diria keenamnya yang entah betul entah tidak. Hai, sudahlah bang. Saya dah jemuh. Terpulanglah. Ya, abang akan cari orang baru. Tegas Irsyan yang sedikit berseloroh. Inara terkedut. Rasa sesal dan hibah menusuk sanubarinya. Inara menguncikan diri di dalam biliknya. Suasana rumah membungkam sepi itu menyusup masuk ke jiwa Dila dan Daniel, menimbulkan 1000 tanda tanya di kotak fikiran anak-anaknya itu. Adik, bau apa ni? Tanya Dila. Dahi Dila berkerut 1000 apabila pandangan matanya menjengah kepulan asap. Terbakar, dek! Kedua-dua beradik itu bergegas menuju ke kamar ibunya. Inara terjaga dari lenanya dan melihat kepulan asap menyelubungi rumahnya. Inara melulu keluar biliknya dan melihat kedua-dua anaknya duduk berpelukan di hadapan pintu sambil menangis. Allahu Akbar, mana kunci rumah? Kunci yang biasanya tergantung di tepi pintu sudah tidak kelihatan bayangnya. Pang! Kayu golf dihempas ke jerjak besi berkali-kali, pang-pang dengan penuh swadayanya. Ikut sini, keluar cepat! Perintah Inara pada kedua-dua anaknya itu. Dila dan Daniel berjaya lolos. Gelap gelita pemandangannya ditambah asap yang kian memenuhi kerongkongannya. Perlahan-lahan bayangan Inara semakin sirna dilutupi api yang marak menjulang. Derayan tangis esak adik-beradik itu memaksa Kak Ima, jiran Inara, memeluk erat kedua-dua beradik itu kerana api yang semakin marak. Sekelip mata, api meranapkan rumah serta suri hati dua insan kecil itu. Suasana muram. Usai pasukan bomba dan polis menyelidiki kawasan rumah yang ranap di mama api tadi, kelihatan dua anggota polis mengusung sesuatu yang dibungkus dengan plastik hitam masuk ke dalam truk polis. Jelaslah,
bahawa Inara telah pun terkorban dalam tragedi itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisik hati Kak Imam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Irsyan masih lagi terkejut dengan perkabaran yang telah Kak Imam sampaikan padanya. Otaknya ligat mengandai tragedi yang menimpa keluarganya itu sekadar mimpi. Harapan Irsyan, ya Allah, bagaimana jika semua ini betul-betul terjadi? Inara, abang minta maaf. Tanpa sedar, Irsyan menangis sendu. Setibanya di hospital, Dila dan Daniel meluncur laju memeluk dirinya. Meruntun jiwanya menambahkan lagi duka laranya. Ayah, ibu mana ayah? Soalan Daniel menambahkan kesal di hatinya. Usai pegawai perubatan meminta beberapa dokumen dan menyoal beberapa soalan untuk pengesahan waris, Irsyan yakin kini dia benar-benar kehilangan Inara. Hatinya berteriak, sayang, tinggalkan kami. Monolog hatinya mengunci mulutnya. Daniel menghampiri kakaknya Dila yang sedari tadi membungkam trauma dengan kejadian yang baru sahaja menimpa. Kakak, mana ibu? Daniel menggoncang tubuh kakaknya sambil merengek sendu. Kakak tak tahu, dek. Jawapan kakaknya membongkar tangis Daniel. Mereka menangis hibah. Encik Irsyan? Terkedu Irsyan apabila pegawai perubatan memanggil namanya. Awak suami Inara binti Marsid? Sila ikut saya ke bilik pengecaman mayat. Pecah tangisnya melihat jasad istrinya yang tidak sepertinya lagi. Dunianya gelap seketika, seakan sukar dibedung perasaannya. Irsyan mengujarkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat tinggal istriku. Irsyan mendorong kakinya berdiri semula untuk mendapatkan anak-anaknya. Namun dalam benaknya menerawang mengimbas semula perancangan kejutan untuk istrinya sempena ulang tahun perkahwinan mereka. Istanbul. Aku tak mungkin datang tanpa Inara. Kepergian Inara memusnahkan impiannya yang tidak kesampaian. Abang reda dengan ketentuan ilahi. Irsyan terus-menerus memujuk hatinya. Dengan hati yang amat berat, Irsyan sayu berkata, Kakak, adik, Allah Subhanahu wa taala sayang akan ibu. Ibu dah tinggalkan kita. Usai mendengar kata sang ayah, menderu tangis insan-insan yang masih belum memahami erti kehilangan. Irsyan memujuk perasaannya dan kedua-dua anaknya untuk berdamai dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Suasana yang muram di sekitar tanah perkuburan diiringi deruan angin sepoi melakukan nada melankolik seolah-olah memahami perkabungan Irsyan. Irsyan tersentak. Tanpa dia sedari, air matanya mengalir membasahi mushaf surah Yasin di tangannya. Di atas pusara yang sepi, memori lama itu terimbas di ruangan fikirannya. Genap 6 bulan pemergian suri hidupnya itu. Terasa baru semalam, sayang pergi tinggalkan abang. Hatinya berpisik, kini dia benar-benar menerima takdir hidupnya. Lumrah dunia, cintakan manusia, manusia akan mati. Cinta pada Allah Subhanahu wa taala jua kekal abadi. Irsyan yakin segala yang berlaku dalam hidup Fata Morgana ini adalah dengan izinnya. Benarlah yang disebut dalam surah Al-An'am ayat 17. Jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Mujib, sungguh aku serahkan hidup dan matiku hanya padamu.